Hai, Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Okey, kali ni kita akan ke video yang seterusnya. Okey, dan kita telah habis tema 1, 2 dan 3. Okey, hari ni kita akan masuk tema yang keempat. Okey, tema yang keempat adalah mengenai penerokaan bumi dan angkasa lepas. Okey, jadi kita punya silibus dah nak habis ya. Kita ada lagi 2 subtopik sahaja untuk dihabiskan. Okey, jadi sebelum ni kamu dah belajar tentang badan manusia. Kemudian kita pergi kepada bahan kimia. Dan yang ketiga kita pergi kepada elektrik, elektromagnet, keradioaktifan. Okey, tema 4 ni dia berlainan sikit. Dia mengenai tentang angkasa lepas. Okey. Okey, jadi tema 4 ni kita ada 2. Okey, 9 dan 10. Okey, bab 9 dan 10. Okey, so temanya ialah penerokaan bumi dan angkasa lepas. Okey, yang pertama ialah bab 9, okey, tentang cuaca angkasa lepas. Okey, untuk bab 9 kita ada 2 subtopik iaitu tentang yang pertama tentang matahari. Okey, bagaimanakah rupa bentuk struktur matahari? Apakah fenomena yang berlaku dekat permukaan matahari? Okey, dan apakah kesan cuaca angkasa lepas terhadap bumi? Okey. Okey, jadi hari ini kita akan masuk kepada 9.1, aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi. Okey, untuk hari ini kita cuma nak tengok struktur matahari dan juga apakah fenomena yang berlaku dekat permukaan matahari. Okey, yang pertama kita tengok apakah matahari. Okey, matahari merupakan berbola gas yang membara seperti dalam gambar 9.1. Okey, hampir keseluruhan matahari terdiri daripada dua jenis gas iaitu gas hidrogen dan helium. Okey, cuba kamu ingat balik dalam topik topik bintang, kamu belajar masa tingkatan 2. Okey. So sebenarnya kamu dah belajar tentang bintang kan, kejadian bintang. Okey, so sebenarnya matahari ini adalah salah satu bintang. Okey. Sebab tu ciri-ciri dia adalah sama seperti bintang. Okey, iaitu ia terdiri daripada gas hidrogen dan gas helium. Okey, jadi kamu dah belajar dalam tajuk bintang tu, okey, bagaimana gas hidrogen dan gas helium ni dihasilkan. Okey, ada proses dia. Okey, tapi hari ni kita nak fokus kepada matahari sahaja. So matahari konsep dia sama seperti bintang. Okey, dia terdiri daripada gas hidrogen dan juga helium. Okey, sekarang kita tengok struktur matahari. Okey, struktur matahari terdiri daripada bahagian. Okey, kita ada 3 lapisan dalam struktur matahari yang membentuk atmosfera matahari. Okey, atmosfera ni macam kalau dekat bumi lapisan udara tu kan, atmosfera. Jadi sebenarnya matahari ni bukannya satu objek yang boleh dipijak. Okey, dia sebenarnya daripada gas sahaja. Okey, tapi ada 3 lapisan yang membentuk atmosfera dia. Okey, so yang pertama kita ada kromosfera. Yang kedua kita ada korona dan yang ketiga kita ada fotosfera. Okey, tapi dekat tengah kita ada teras. Okey, kita ada teras matahari. Okey, teras matahari ni adalah di mana tenaga dijanakan. Okey, tenaga haba dijanakan. Okey, kemudian kita ada zon radiasi dan juga zon perolakan. Okey, jadi kalau kita ikut lapisan dia, okey, so lapisan luar sekali, kita start dengan korona.
Okey, lepas corona kita akan jumpa chromosfera. Okey, lepas chromosfera kita akan jumpa fotosfera. Okey, kemudian barulah teras. Okey, tapi kita cuma panggil atmosfera dia ada 3 je, iaitu corona, fotosfera dan juga chromosfera. Okey, jadi cahaya yang kita boleh nampak pada waktu biasa kan, kalau kamu tengok matahari kan. Okey, kamu cuma sebenarnya boleh nampak fotosfera sahaja. Okey, fotosfera ni boleh dilihat melalui mata kita. Okey, kita duduk kat bumi, kita tengok matahari. Okey, kamu nampak dia macam warna oranye kan? Itu adalah fotosfera. Tapi lapisan corona dan chromosfera hanya boleh dilihat semasa fenomena gerhana matahari sahaja kita boleh nampak. Okey, kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Okey, corona yang mana? Okey, corona ni yang warna putih ni, yang dekat luar ni Okey, so kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita sebenarnya. Okey, hanya fotosfera sahaja yang boleh dilihat secara mata kasar. Okey, jadi kita dah tahu dah struktur matahari terdiri pada lapisan teras dan juga atmosfera. Okey, kalau kita susun lapisan struktur matahari, okey, kalau kita ambil daripada paling dalam, kita ada teras, okey, teras matahari. Kemudian diikuti oleh lapisan kedua iaitu fotosfera. Lapisan ketiga kita ada lapisan chromosfera. Dan lapisan keempat kita ada lapisan corona. Okey, corona ni adalah paling luar. Okey, kemudian kita tengok apakah dia pula zon perolakan, zon radiasi. Okey, so apa function dia? Okey, yang pertama kita tengok dulu teras. Okey, teras ni adalah tempat di mana tenaga haba dijanakan. Okey. Okey, kemudian tenaga haba ni apabila dia telah dijanakan di teras, okey, zon radiasi dia akan mengalirkan haba dari mana? Dari teras ke zon perolakan. Okey, jadi maksudnya tenaga haba ni dia akan bergerak daripada teras pergi ke zon radiasi. Daripada zon radiasi dia akan pergi ke zon perolakan. Okey, apa beza dekat zon perolakan ialah apa yang berlaku dekat zon perolakan. Okey, gas akan mengalirkan haba daripada zon radiasi melalui proses perolakan. Okey, kamu tahu kan perolakan macam mana? Proses perolakan ni yang mana kalau kamu masak air dalam air panas tu kan. Okey. Air yang panas dari bawah akan naik ke atas dan yang sejuk akan turun ke bawah. So maksudnya dekat zon perolakan ni lah, okey, gas yang panas akan naik ke atas, manakala gas yang sejuk akan turun ke bawah. Okey, sampailah semua bahagian pada zon perolakan tu akan jadi panas. Okey. Itu beza antara zon perolakan dan juga zon radiasi. Okey, seterusnya kita tengok apakah fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Okey, so macam kita, bumi, kita pun ada banyak kan fenomena macam apa? Macam ribut, lepas tu apa? Kemarau, kita panggil apa? Tornado, apa semua tu kan? Okey, so dekat matahari pun sebenarnya ada juga berlaku fenomena ni. Okey, yang pertama kita ada granul, tumpuk matahari, kitaran suria, semarak suria, nyalaan suria, lentingan jisim corona dan juga angin suria. Okey, ada banyak kan? Okey, semuanya ada 7 fenomena. Okey, so kita tengok yang pertama Okey, yang pertama granul, tumpuk matahari dan kitaran suria. Okey,
Fotosfera dalam atmosfera matahari terdiri pada granul yang kelihatan seperti berbutir. Okey, kalau kamu tengok, ni permukaan matahari. Okey, kita besarkan dia. Okey, ni granul. Granul ni dia seperti okey, butir-butir macam kalau pasir kan. Tapi ni dekat matahari. Okey, sebenarnya granul ni adalah zon perolakan bagi plasma yang sangat panas dengan suhu sehingga 5800 darjah Celsius. Okey, diameter purata granul lebih kurang 1000 kilometer. Okey, so kamu nampak macam butir-butir ni sebenarnya dia dalam 1000 kilometer. Dia punya diameter dia. Okey, kedua, kita ada tompok matahari. Tompok matahari ialah kawasan gelap yang kelihatan pada permukaan matahari. Okey, so kalau kita tengok, bila kita tengok guna teleskop, mata kasar memang tak nampak lah. Okey, macam ada kawasan yang tompok-tompok hitam. Okey, so tompok matahari kelihatan gelap kerana suhu dia lebih rendah daripada kawasan sekitar yang terdiri daripada granul. Granul tadi 5800 kan? Okey, jadi tompok matahari mungkin kurang sikit. Okey, so tompok matahari merupakan lokasi letusan yang amat besar di fotosfera. Fenomena ini mungkin berlarutan lebih daripada seminggu. Okey, fenomena tompok matahari selalunya wujud secara berpasangan atau berkumpulan. Okey, so tompok matahari ni kita akan nampak dia sama ada dua atau lebih lah. Dia bukannya ada satu je tompok. Okey, jadi daripada permatian saintis, okey, dia dapati bahawa aktiviti tompok suria ni, okey, ataupun tompok matahari ni kelihatan wujud dan lenyap mengikut pusingan 11 tahun. Okey, setiap kali 11 tahun dia akan ada tompok matahari. Okey, jadi bila kita dah tahu dah kitaran dia, kita akan panggil dia sebagai kitaran suria. Okey, so ni adalah antara kedudukan tompok matahari pada permukaan matahari yang diambil gambar oleh saintis. Okey, so memang tompok matahari ni akan kelihatan setiap 11 tahun. Okey, so dia beza setiap 11 tahun. Okey, yang terbaru tahun 2020. Okey, next. Fenomena yang keempat, kita ada semarak suria. Okey, semarak suria ataupun prominence. Okey, ada dua term lah kita boleh panggil semarak suria ataupun prominent. Okey, seperti dalam Rajah 9.2. Okey, dia berbentuk gelungan yang sangat besar atau lajur tapi dia melengkung yang terdiri daripada gas menyala di sebelah atas tompok matahari. Okey, ketinggian dia nak naik atas ni boleh capai sehingga beratus ribu km. Okey, katalah 100,000 km tinggi dia ni atas. Dan mungkin akan kekal selama beberapa hari atau beberapa bulan. Okey. Semarak suria yang sangat kuat boleh melemparkan jasad dari matahari ke angkasa lepas pada kelajuan hingga 6,000 km hingga melebihi 1,000 km per saat. Okey, jadi dia punya kelajuan letusannya ni lebih kurang 1,000 km per saat. Okey, jadi kalau kamu nak tahu beza dia, okey, kamu nampak gelungan dia ni macam dia melengkung. Okey, dia melengkung, dia akan patah balik semula. Okey, tu beza prominent. Okey, manakala nyala suria, okey, nyala suria ni pun lebih kurang juga macam semarak matahari tadi. Okey. Okey, nyalaan suria seperti dalam Rajah 9.3, okey, nampak tak ni? Okey, berbentuk lajur yang daripada gas bercas yang banyak meletus daripada matahari dan kerap berlaku berdekatan dengan tompok matahari. Okey, dia adalah satu letusan gas yang kuat dan hebat. Okey, hingga boleh mencapai tahap kecerahan maksimum dalam masa beberapa saat. Jadi sebabkan cahaya, sebabkan haba yang sangat besar dia, cahaya dia sangat tinggi lah kan. Okey, kemudian malap dalam beberapa minit atau beberapa jam. Okey, nyala suria ni menyemburkan zarah gas yang bercas keluar pada kelajuan tinggi ke angkasa lepas.
Okey, cahaya pada nyala suria dia berkelajuan cahaya dan mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi. Okey. Manakala zarah gas yang bercas mengambil masa beberapa puluh minit. Tapi kalau dia punya cahaya cepat kan sampai. Okey, so apakah kesan dia dekat bumi? Yang pertama adalah bila berlakunya nyala suria ni akan berlaku tindak balas antara atom dan molekul dalam atmosfera bumi, lalu menghasilkan peragaan cahaya yang mempesonakan di langit yang dikenali sebagai aurora yang hanya berlaku di ruang udara sekitar kutub bumi. Okey. Kenapa dekat kutub dia boleh nampak? Sebab kita ada medan magnet yang kuat dekat kawasan kutub. Okey, sebab tu dia boleh nampak aurora tu. Tapi sebenarnya nyalaan suria ni dia boleh meliputi semua bumi. Tapi dia menghasilkan aurora tu hanyalah dekat kawasan kutub bumi sahaja. Okey, seterusnya kita ada lentingan jisim corona. Okey, lentingan jisim corona seperti dalam rajah 9.4. Okey, apa dia? Dia berbentuk seperti awan yang besar dan terdiri daripada plasma yang meletus daripada matahari. Okey, dan dia sebenarnya berlaku sekali dengan nyalaan suria. Okey, cuma beza dia ialah jisim corona ni dia ada zarah gas yang bermagnet. Okey, dia ada medan magnet dia. Okey, so dia ambil masa selama 3 hari untuk sampai ke bumi. Okey, dan apakah kesan dia dekat bumi? Okey, sama juga. Bila dia bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi, dia juga menghasilkan aurora. Okey, so bentuk dia berbeza sikit seperti okey, seperti awan bulat macam tu kan, dia macam mengembang. Okey, dan dia mempunyai medan magnet. Okey, dia bermagnet. Okay, dan akhir sekali kita ada fenomena angin suria. Okey, apa yang ada dalam angin suria? Okey, dalam angin suria kita ada zarah dalam plasma seperti elektron, proton dan zarah alfa yang meletus dari matahari ke angkasa lepas bergerak bersama-sama dengan kelajuan yang tinggi dipanggil sebagai angin suria. Okey, angin suria ni tak sama dengan yang tadi kan sebab dalam dia ada elektron, ada proton, ada zarah alfa yang keluar daripada matahari tapi dia keluar dengan hal laju yang tinggi. Okey, angin suria dia juga membawa medan magnet antara planet bersama dengannya. Okey, kelajuan angin suria ni adalah sangat laju, supersonik antara 250 km hingga 750 km. Namun begitu, kelajuan suhu dan ketepatan angin suria berubah-ubah dalam melintasi pergerakannya. Okey, so semua yang fenomena yang ada dekat matahari ni, okey, bila dia berlaku, bila dia meletus, sebenarnya dia boleh sampai ke bumi. Okey, sebab bumi kan tak jauh sangat dengan matahari. Bumi adalah planet yang ketiga daripada matahari. Okey, jadi sebenarnya dia sebenarnya memberi kesan tau dekat bumi. Tapi bumi pula mempunyai sistem pertahanan dia sendiri. Okey, untuk menghalang daripada haba yang panas ni kena dekat matahari. Okey, kesan dia kalau kena dekat kalau kita tak ada sistem pertahanan, okey, kemungkinan bumi akan jadi kering disebabkan oleh haba yang terlalu tinggi daripada matahari. Okey, tapi sistem pertahanan ni, okey, kita tengok untuk topik yang seterusnya iaitu magnetosfera bumi. Okey, so untuk hari ni kita hanya tengok apakah struktur matahari dan juga fenomena yang berlaku dekat matahari. Okey, akhir sekali kita tengok Practice Formative 9.1. Okey, untuk homework minggu ini, okey, tolong buat soalan nombor 1 dan nombor 2. Okey, kita belajar tentang struktur matahari dan fenomena sahaja. Okey, so kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okey, sambungan kepada tajuk ni. Okey, jumpa lagi.